untuk tutorial 16 ni. Okay, tutorial 16 ni data pemilih dalam bentuk JSON. Kita nak lihat macam mana nak hasilkan data JSON ni. Okay. Ini skrip dia dalam tutorial 16. Okay. So kita buka skrip 16 ni. Okay, di sini kita ada terus kepada DB connection ya. DB connection. And then kita ada check connection, okey kita. Dan kita buat SQL query. Select star from water 3, test 3. Water test 3. Ini kita punya query kita. And then kita execute kita punya command kita ni, query SQL ni. Jika tak ada result, dia suruh die lah kalau tak ada result. Terus stop. Jika ada result, ambil benda ni. Ini just follow je. Temp array sama dengan array. Yang ni main pakai array lah. Okay, dekat sini while row sama dengan result fetch associate. Temp array sama dengan row. So nilai row ni duduk kat sini. So seterusnya kita buat header content type application JSON dan echo JSON encode. Ambil benda ni, temp array ni kita letak di sini. Itu saja. Itu saja untuk buat format dalam bentuk JSON. Lepas tu close connection. Straightforward kan? Just follow je, tak payah ubah apa-apa. Just pastikan apa-apa kita nak select, pastikan query je kat sini. So the rest follow je sebiji, tak ada apa. Yang ni tak ada apa ubah. Okay, dengan skrip ini hasilnya kita dapat dalam bentuk array lah. Okay, array ni dalam bentuk JSON. Okay, ini JSON ni. So apa gunanya JSON ni? Daripada database kita create JSON. Dari JSON, data JSON ni kita boleh masuk balik dalam web. Masuk kepada mana-mana nama web. Makna kata kalau di jabatan kita ada database, kita create data JSON, kita boleh bagi kat orang lain. Yang sebab untuk read saja kan, kita tak ada buat update, delete semua tak ada. Kita just read saja. Jadi contohnya install lah. Install ada senarai data khusus, kami boleh share data JSON ni kepada semua orang di agensi ni kan, jika berminatlah data khusus kan, data open data dalam bentuk JSON. So kita bagi data dalam bentuk begini, jadi penerima tu dia kena faham lah macam mana nak baca data JSON. Dia nak masuk dalam mobile app boleh, dia masuk dalam web boleh dan sebagainya. Dia boleh buat PDF boleh. Jadi kita sebagai provider kita bagi data JSON saja. So penerima data JSON tu sekarang ni dia nak convert JSON tu kepada PDF. Macam mana nak convert JSON to PDF? Kita lihat skrip 17. Ini dalam bentuk PDF lah ya, hasil dia. Jadi kita lihat skrip 17. So sama juga, first kita panggil PDF, kelas PDF sebab kita nak letak header ni. Kita ada header, kita ada footer. Okey. Header, ada footer. So di sini dia akan panggil data JSON tu. Data JSON, $JSON ni sama dengan file get content, masukkan URL. URL tu di sinilah. So URL ni boleh sama ada dalam Malaysia ataupun di mana-mana lokasi sekalipun. Anda minta lokasi JSON tersebut, ya, maknanya public access lah. So letak dalam lokasi ini, get content, jadikan dia sebagai JSON. And then dia akan decode. Data JSON tu dia akan JSON decode. Okay, so dekat sini, for each. Jadi dia sekarang ni dia jadi array lah.
Sekarang ni for each data JSON yang ni, yang atas ni, for each data JSON data as key and value, kan? Kita convert dia jadi array. Okay. So dekat sini anda masukkan balik PDF. Jadi PDF kat sini contohnya ada IC 8, IC 12, nama, nombor rumah. So I kat sini numbering saja. I start daripada 1 plus, maknanya 1 2 3 4 5 sampai data habis. Last kali dia export jadi PDF. Jadi agak straightforward kan, agak mudah kan. First just di manakah file JSON tersebut? Ini saja. Dia minta file JSON tu di mana? Okey, masukkan URL ni. URL tadi yang tutorial 16 tadi lah. Content di JSON. And the rest ni dia decode JSON tersebut. And then dia jadikan array. Dia nak key dengan value ni. So nilai duduk dekat value. Value maksudnya IC 8, IC 12 duduk dekat variable value. Jadi kita terus convert jadi PDF. Itu saja. Jadi straightforward kan? JSON, PDF. Simple. Jadi dekat paparan ini terus jadi PDF. Okey. So numbering ada ya, 1 I tadi numbering lah. Sampai 140 data. Boleh? Ada apa-apa nak tanya tak? Okey. Ini data dalam bentuk JSON PDF. Straightforward sangat mudah. And then boleh proceed Ini XML. XML ni ini cara lama lah, orang dah tak pakai lah agaknya. Orang dah forward pergi ke JSON dah sekarang ni. XML ni dia sama juga, cuma dia agak macam disebab dia locality, dia ada locality sini, dia tutup balik. Ini format XML. Hasilnya sama juga. Jadi macam mana nak jadikan XML ni, saya just tunjuklah. Ini kalau JSON dalam bentuk JPEG dan PDF boleh apa? Kalau data JSON dalam bentuk JPEG, data JSON dalam bentuk JPEG, data JPEG lain, data JSON lain. Data JSON ni anggap dia sebagai teks. Data image ni binary, totally berbeza. Dia convert, anggapkan JSON tu data teks berformat. JSON adalah data teks yang ada format. Kalau kita lihat data JSON ni, dia ada format dia. ID sama dengan 1, state sama dengan Melaka M. Locality ID ini dia. Ini adalah Parlimen 120, DON 01, daerah mengundi 01, locality 001. Ini SPR punya style lah. Ini IC 8. IC 8 yang IC 12, nama Tan Hah ni, nombor rumah tak ada, jantina perempuan, tarikh lahir, tarikh daftar. Jadi nak katanya JSON ni adalah data teks yang ada format, yang berformat. Jadi just a matter convert data JSON kepada bentuk web, itu saja. So kita tengok XML ni untuk pengetahuan sajalah. Saya percaya tuan-tuan tak akan pakainya. Sebab XML ni tak kena mudah curi ke. Dia data JSON ni data open data. Format data JSON ni untuk security dia ada how to secure JSON data. Itu kita bercakap pasal API lah nanti. Katakanlah contohnya pihak hotel kan. Pihak hotel dia nak bagi tahu dia ada bilik berapa kosong, dia buat sistem kan. Jadi kan ada yang provider ni cari hotel sebagainya tu, kita boleh lihat
hotel di Kuala Lumpur contohnya kan. Hotel yang harga sekian bilik ada kosong tidak. Itu semua data JSON tu. Jadi macam mana dia communicate provider dengan pihak hotel tu, dia ada kita panggil authentication lah ya. Untuk securekan data tersebut. Kalau data yang saya cakap ni data open. Contohnya data khusus Instone, memang data tu data open. Saya pun kalau saya rahsia pun tak ada untung apa pun pada pihak Instone. Memang saya open. Jadi memang kita publish pun di laman web Instone kan. Jadi saya nak cakapnya, instead kita papar dalam bentuk web, kami juga boleh bagi dalam bentuk JSON. Jadi penerima tu dia boleh buat dalam bentuk mobile apps contohnya kan. Ikut dia punya paparan. Contohnya saya nak cakap macam ni. Kita ada data khusus Instone. Jadi paparan ni penerima tu ikut suka hati dia lah. Dia nak buat dalam iOS ke, dia nak buat dalam Android ke, dia nak buat warna gitu ke, gini ke, suka hati dia. Data tu datang daripada Instone. Nah ya, data tu adalah data valid daripada Instone. Jadi bab security tu janganlah masuk kata password ke apa ke, benda-benda tu jangan masuklah. Bila kita bercakap open data ni memang purely data yang open kita nak bagi pada public. Jadi cerita dia kita kena asinglah mana satu data yang open data, mana satu data yang kita kata data sulit. So data sulit tu kena berhati-hatilah kan. Macam kes tadi katakanlah hotel tadi kan. Kalau dia nak contohnya tempahan tiket kapal terbang ke, tempahan bilik hotel ke, dia guna data JSON. Jadi macam mana dia communicate? User login, dia nak buat tempahan tiket ataupun bilik hotel tadi, dia buat payment dan sebagainya, semua menggunakan data JSON. Jadi ada kita kata authentication di situ. Yang tu kena bab lain. Yang tu saya tak sentuh. Ini kita cerita purely open data. Open data saja. Okey, SML. Ini untuk pengetahuan saja. Saya percaya tuan-tuan takkan guna. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita wujudkan data SML ini. Kita lihat nota nombor berapa ni? 18. Okey, nota 18. Okey, ini nota 18. Table sama dengan water 3, SQL, select star from water 3. Ini tak perlu. Okey, tak apalah. Biar dulu. Okay. Ini dia punya query dia. Okay. So, ini SQL dia select star from water 3. Ini MySQL. So, dia buat connection. Okay. Dekat sini. SML ni. Ini dia punya coding lah. So, root element ni, download table ni, dia refer kat sini lah, water 3. Jadi dekat sini result sama dengan query. If result, jika tiada result, die, mati. Jika tak ada result, jika ada result, sama juga macam case tadi, dia buat looping So ini saja command dia. M array sama dengan array while row result fetch associate SML start dengan table. Kat atas ni saya letakkan nama table water 3 and then kat sini fetch row sama dengan S key value. So dekat sini kita pump lah, kita pump SML key, SML value. Okay, kita tutup balik dengan SML key dan tutup balik dengan slash table. Jadi akhirnya kita SML sama dengan root element, header sama dengan text SML, echo SML. Itu saja. Jadi ini cerita macam mana nak buat SML, full stop. Cerita macam mana nak buat data SML daripada database. Follow je sebiji kalau nak buat lah. So hasil dia macam ini. Dia tak berubah. Kalau kita lihat dalam Firefox ataupun dalam Chrome, sama juga hasilnya. Hasilnya sama.
Cuma kita boleh kecil-kecil ini paparan sajalah. Dalam kes tadi, kalau JSON, kita boleh lihat dalam bentuk dia susun macam ni. Ini data JSON ya. Data JSON ni you boleh lihat dalam bentuk raw data, data yang macam begini, ataupun you boleh buat dalam bentuk JSON. So dia susun cantik je, ID 1, state ID, M. Ini format JSON. Okey. JWT untuk secure data JSON. Okey, yang tu panjang ceritanya. Ini JSON ni satu subjek besar. Memang sekarang ni orang dah lama start dah pun. Tapi makna kata JSON ni cerita besar. Alright. So daripada mana tadi? SML. Daripada SML hilang. Daripada SML kita boleh convert kepada PDF. Sama juga macam tadi cerita JSON ke PDF, XML to PDF. Jadi XML ni tak apa, saya bypass saja sebab XML ni satunya anda takkan pakai, saya percayalah. Anda fokus kat JSON je cukup. Okey. Boleh saya proceed ya? So, XML ni saya skip and then data pemilih JSON menggunakan JavaScript. Okey, ini boleh cerita. Ini data JSON macam mana kita tanpa menggunakan PHP tanpa menggunakan PHP kita guna JavaScript saja. Macam mana nak baca data JSON? Okey, kita lihat dekat nota 24. Nota 24. Okay, dekat sini adalah HTML. Ini head, body, senarai data menggunakan data pemilih, JSON, JavaScript. Okay, ini table. Okay, dekat sini dia akan print sini. ID 001 dekat sini dia akan print data dalam ruang table ni. Datanya kat mana? Ada kat bawah. Nanti saya tunjuk. Sekarang ni dia standby dulu. Dia standby table ini untuk diisi data di sini nanti. Dia akan isi data di sini nanti. ID 01. So dekat sini start dengan script ya. Okey, kat sini ada function get data. Dekat sini ada function render data. Dan dekat sini ada render data. Yang ini yang panggil sebenarnya. Okey, render data ni. Render data, so dia akan pergi kepada render data. Function render data. Render data, dia akan get data. Dia akan dapat get data. Get data dia akan naik atas. Get data, di sini kita masukkan URL kita. So ini adalah URL JSON. So JSON duduk kat sini. Masuk dalam URL. And then di sini dia akan fetch. Dia akan fetch data JSON. Dia fetch data JSON yang atas ni, dia masuk, dia fetch kat sini dan dia hantar dekat REST. REST ni respond lah, REST. So data sekarang duduk dekat respond rest.json. So ini data dia. Data sekarang dah pindah kemari. Daripada laju kalau laju cakap ini URL kita, JSON kita. Dia fetch data JSON and then dia pass dekat sini. Dekat rest.json. So dekat sini dia return bila dia return data ni, dia return daripada function get data ni, dia masuk ke sini. Water ni boleh faham yang ini function function dengan function. Jadi get data. So function get data ni, function get data di sini dia cari data daripada JSON dan dia pass data kepada water. So sekarang ni data sudah duduk di water. So kat sini saya ada console log Apa isi water tu kita lihat dekat laman web. Sekarang ni
kita lihat apa isi water sebab kat sini ada console log. So dekat sini kita pergi dekat Google Chrome ni, kita ambil more tool, developer tool. Ini untuk membantu anda lah, untuk membantu anda bila buat programming yang melibatkan data JSON dan juga JavaScript kan. Kita gunakan developer tool ni. So apa yang kita konsol tadi, kita konsol data tadi, dia papar kat sini water ni. Okey, line 31. Water line 31 kat mana? Sini. Okey, water ni. Ni water ni. Water ni kita konsolkan dia, jadi dia duduk di sini sekarang. So data ni sudah boleh dilihat. Jadi semua data JSON ni kita boleh akses ya. Ini data yang pertama 0, ini data yang kedua 1. Ini data pemilih. Kita boleh lihat dalam konsol. Jadi kalau tak nak tunjuk dalam konsol, kita just komen kat sini. So kita tutup sini, save. Kita cuba lihat ada tak lagi water. Water ni ada lagi tak? Okay, kita reload. Lihat dalam konsol, tak ada kan? Konsol tak ada. Jadi kita tak boleh tengok data. Masalahnya, bila kita buat development, kalau kita tak boleh lihat data di sini, kita tak tahu apa nak dipapar kat sini. Kita jadi pening lah. Jadi tujuan konsol tadi untuk membantu kita. Kita onkan konsol supaya kita boleh lihat data di sini, baru kita boleh kita nak papar kat sini. Yang ini kena on dulu. Untuk development ya, untuk production tak perlu. Untuk development, partition of 100 data di konsol itu auto ke? Ya, betul, auto. Okay, kita buka konsol log balik, kita save dan kita refresh. Okay, sudah ada senarai data kat sini, so anda boleh lihatlah. Ini disusun. Ini tujuannya developer tool ya. Dalam Firefox pun ada, dalam Google Chrome pun ada. Ini memang modern punya browser dah support lah benda ni. Okey, dengan ada ni, kalau kita lihat dalam programming kita tidak ada langsung PHP ya. Walaupun dia .php, tapi skrip ini tak ada coding PHP. Totally HTML dan JavaScript sahaja. Okey. So di sini kita create dia punya header. Kalau perlu tak dilihat water ni production. Kalau untuk production you just console tadi you comment. So tak payah paparkan ni apa nama? Water tadi tak perlulah. Console tu untuk membantu programmer. Kalau dah selesai komenkan konsol tu, tak perlu dipaparkan. Dia tak ada masalah security tapi tak perlu. Okey, dekat sini CORS policy ni, refer balik saya punya dokumen saya. Saya dah buat dekat dalam mana dia? Okey, kat sini. Dekat okey, dekat sini. Dekat dalam XAMPP Apache config HTTP config, saya minta set allow cross origin resource sharing. Ini apa bendanya? Ini untuk security. Benda security tu bacalah kat Google ya. Dia maksudnya dia define you nak access apa-apa resource daripada sesuatu server tu, cross reference, cross resource ke sebagainya. Dia ada allow deny lah. Ini untuk tujuan security. Ini boleh baca baliklah dekat dalam Google sebagainya. So untuk atasi masalah ini kena masukkan baris ni dalam setting httpd.config. XAMPP Apache config httpd, masukkan header set access control sebiji ya, sebiji macam saya tulis ni.
Masuk dekat baris ni 255 ni, contoh kat sini, and then you save. Dah save, you kena restart Apache. You kena stop, start balik Apache, barulah error ni tak keluar. Kalau nak buat production, kena baca benda ni habis-habisan lah. Jangan main hantam je lah. Ya. Baca dulu dalam dia punya dokumentasi. Apa benda ni? Kan? Untuk apa dan sebagainya. Boleh saya proceed? Okey, dekat sini, kita set. Cik, yang tadi nak dapat balik kat mana? Yang mana? Yang coding tadi. Oh, dekat slide. Ada kat slide. Okey. Dekat dalam slide. Saya okeylah saya tunjuk sekarang. Okay, yang ini saya copy dalam ruangan chat ya. Ruangan chat saya copy, Ctrl C. Itu dalam chat pun ada, dalam Telegram pun saya copy sekarang. Cuba ni. Okey, saya dah copy dalam ruangan chat. And then kat mana nak edit? Edit dekat sini. Pergi dekat Apache, pergi dekat config, pergi dekat HTTPD ni. Apache config HTTPD. So cari line 255 ya. Okey, kat sini. Letak bawah, make sure dia duduk di bawah directory ni. Directory d XAMPP htdoc. Copy paste kat sini. Lepas copy, you kena save, kena restart Apache. Tolong ya, untuk buat production server, tolong baca apa benda ni. Sebelum you set ini, saya cerita development. Saya tak nak fikir panjang, saya just nak bagi script to run saja. Kalau you buat production, you kena bacalah. Betul ke setting macam ni? Okey, boleh saya proceed? Dekat tadi, okey. So ini ni JavaScript ni. So untuk data yang kita dah download daripada JSON, kita masukkan dia ke dalam out ni. Out ni campur ni, dia akan copy balik water IC8, IC12, nama, nombor rumah, dan dia pass kat ID 01. Ingat tak, ID 01 ni sama dengan out. So maknanya data ini sama, dia pass kepada out. Out ni dia pass balik kepada HTML untuk ID 01. So ID 01 dia refer balik kepada table ni di sini. ID 01. So apa dia buat? Dia create row by row by row di sini. Antara ruang table dengan table ni, dia create data balik di sini. So ini konsep JavaScript. Siapa pandai JavaScript boleh cari makan lah. Ya. Dia boleh buat macam-macam JavaScript. Ini contoh untuk paparkan daripada JSON kepada JavaScript. So daripada JavaScript dia hantar balik kepada web HTML. So anda dapat paparan ini. So ini adalah paparan daripada data JSON pergi kepada JavaScript, pergi kepada web. So ini balik data dia. Boleh? Boleh follow? Boleh Apa-apa nanti, ialah kita nak tangkap cepat-cepat dalam kursus ni mungkin tak sempat kan. Saya tunjuk je dulu, tuan-tuan tengok. Nanti ada masa lihat balik skrip ni. Bolehlah tuan, pelan-pelan. Okey. Ialah. Ambil masa sebab programming ni memang ambil masa. Dia mana boleh swap satu hari semua kan. Muntah kita buatnya.
Okay, so okey lah. So seterusnya data dalam bentuk XML. XML ni saya sangkut sebab saya tak jumpa macam mana nak convert data XML kepada JavaScript. Saya tak jumpa cara macam mana nak convert XML tu array. Dia adalah bila saya search dalam Google tu ada XML to array ke apa bendanya. Tapi saya give up. Saya try tak jadi. Jadi saya leave it kat situ lah. XML ni saya tak nak proceed lagi. Memeningkan kepala je. Saya stop kat sini saja. Kalau lihat data ni dalam developer tool dia ada data disusun macam ni. Disusun balik dalam bentuk XML ni. Benda-benda gini bentuk XML dan bila saya papar ke web dia jadi gini. Saya tak erti nak susun dalam bentuk array. So saya tinggalkan skrip ini kepada tuan-tuan. Jika ada sesiapa dapat selesaikan masalah ini, tolong bagi kat saya jawapan dia. Macam mana nak settlekan XML to JSON itu JavaScript, XML to JavaScript ya. So yang ni saya tinggal dulu. Saya stop kat sini. MySQL Node ni saya ada bagi ya. Ini saya dah cerita tadi how to create user, grant privilege, flash privilege. Ini untuk update data dan sebagainya. Ini just a few nota yang biasa saya gunakan lah untuk bermain dengan database. And then kita ada data khusus kita dah buat. Ini dah buat dah. Kita ada data khusus install dalam bentuk JSON. Ini data khusus data JSON. Okay. Dan kita ada data khusus dalam bentuk JavaScript. Okay. Yang ini apa saya buat? Data khusus ni, data daripada skrip ini, data khusus JSON ni saya pump ke sini. Saya pump data 29 ni, saya hantar dia ke skrip 30. Jadi skrip 30 ni, dia ambil data JSON tu, instead dia paparkan 1 tahun punya data, saya format dia jadi bulan ke bulan. Jadi ini bulan 1, makna khusus tanah, khusus teknologi maklumat, khusus ukur. Ada 4 khusus pada bulan 1. Ini khusus bulan 2. Maknanya just kita segregatekan dia by month. Ini khusus bulan 2. Ini khusus bulan 3. Dan sebagainya sampai bulan 12. Itu saja. Bulan 12 tak ada khusus, bulan 11 tak ada khusus, last bulan 10. Okey, macam mana kita nak paparkan month by month dalam menggunakan JavaScript? Menggunakan JavaScript, kita pergi dekat tutorial 30. So permainan dia dekat sini saja. Dekat sini. Okey. Dia main kat sini je. Jika start date substring sama dengan show month, maknanya katakanlah saya nak tunjuk bulan 1 saja. So dia ambil substring untuk bulan 5, 7 ni. Jika sama dengan bulan 01, dia akan ambil bulan 1 saja. Jika sama dengan bulan 2, dia papar bulan 2 saja. So dia main bulan lah. Dia ambil dia ambil maklumat bulan tu. 01, 02, 03 dia compare. Kalau sama dengan 01, okey, dia akan paparkan. Selain pada tu dia tak paparlah. Kalau dekat kategori tu keluar undefined. Kenapa ya? Sebab dia tidak ada maklumat kategori. Dekat sini kategori. Saya punya ada. Apa yang tak ada kat you ya? Kategori. Saya ada maklumat kategori. Kenapa you punya tak ada? Sebab apa? Buka balik. Dia ambil daripada
tutorial 29. Okey, kita pergi kat tutorial 29. Tutorial 29. Kat sini ada tak? Ada, kat sini ada ya. Kategori tanah. Kategori pengurusan perundangan. Jadi kos kategori ada ya, maklumat kos kategori ada. Kategori tanah, kategori kos kategori full sama dengan pengurusan tanah. So you ambil je kos kategori. Kos kategori ni kita lihat balik dekat skrip. Kos kategori di sini, di ni, line ni. Kos kategori. Kos kategori ada ya. So boleh kos kategori ada maklumatnya. So itu saja. Kos kategori ada maklumat tanah, ukur, TM dan umum. Okey, boleh. Ada apa-apa tak yang nak minta saya ulang? Dekat sini. Dekat 1, 2, 3 ni. Ada tak apa-apa yang nak minta saya ulang? Boleh tak ulang yang JSON ke JavaScript tadi? JSON ke JavaScript yang ni? Okey, JSON ke JavaScript. JSON ke JavaScript. Ini data yang kita paparkan, JSON ke JavaScript. Jadi ini nombor 24. 24. Okey, ini. Okey, semula. Ini nombor 1. Ini dia kalau komen macam mana? Saya dah lupa dah. Engineer. Ini nombor 1. Ini nombor 1 Render data ni nombor 1. And then dia pergi di sini. Ini nombor 2. Dia baca render data ni. So sini dia get data. So ini nombor 3. Okay, get data ni nombor 3. Dia cari function sebab ini function. Ini function, jadi pergi ke 4 ni. Ini nombor 4. Okay, saya ulang saya ulang. Nombor 1 render data. Ini semua cerita function. Saya masih juga nak faham function dulu Ini function nombor 1. So render data. Render data ada kat mana? Dekat sini. Jadi dia baca ni nombor 2. Dalam render data ada get data. Ini function. So ini nombor 3. Get data ni. So dia pergi pula ke atas. Di sini. Get data ni jadi nombor 4. Okay, get data kata ambil URL ni. Ni jadi nombor 5. Okay, fetch URL. Maknanya dia fetch data lah. Anggap dia tangkap data, dia ambil data. So URL tu apa dia? JSON kita. Ini adalah JSON. JSON ini kita namakan dia sebagai URL. URL ni duduk di sini. Jadi dia tangkap data, fetch data. And then dia return lah. Dia return. Dia hantar balik siapa yang minta tadi, aku bagi balik. Ini konsep return Nombor 6. Dia hantar balik res.json ni, res.json ni. So sebab dia return ke mana? Siapa yang minta? Yang minta ni orang ni. Orang ni yang minta. So dia hantar balik kepada orang ni. So dekat sini dapat dekat dia. Ini yang get data Get data sama dengan nombor 3. Water. Ini faham saya lah. Mungkin you rasa macam pelik ke apa, tak apalah. Ini cara saya faham lah. Ini nombor 7.
Maknanya orang nombor 6 ni dia return data, dia pass kat get data ni, dan so sekarang ni water adalah penerima data. Itu sebab kita boleh konsolkan dia. Kita boleh papar dalam konsol nilai water. Okey? Boleh follow? Okey, sekarang ni nilai duduk kat water ya. Nilai ni water sedang pegang ni. So, apa-apa kita buat selepas ni dia rujuk kepada water. Jadi ini nombor 8. So, dia nak tahu berapakah banyak water punya data ni. So, ada berapa banyak data, dia panggil dekat sini water length. Water.length ni, ini adalah bilangan data. Ada 100 ke, 140 ke. Ini bilangan data water.length ni. Jadi, variable I sama dengan 0, I lebih kecil daripada water length, I plus. Maknanya kita nak buat looping. Kita buat looping. Kita nak print data. So, dekat sini, kita namakan out. Out ni adalah kita punya data. Ini nombor 9. Out ni kita punya data. Jadi di sini start daripada data yang pertama IC 8, IC 12, nama, nombor rumah akan di pump row by row, looping row 1, row 2, row 3, row 4 sampai row 140 dimasukkan kepada out. So out sedang pegang data. So kat sini nombor 10 berbelit-belit ya. So nombor 10 yang pegang data. Jadi out ini dipaskan kepada ID 01. ID 01 ada kat atas. So ID 01 dapat data out ni. So ini cara permainan JavaScript. Dia memang memeningkan. Tapi lama-lama bolehlah kan. Ini salah satu ya. Jangan kata ini ke cara dia. Tak. Ada banyak cara lagi. Ini cara yang saya jumpa lah. Nanti tuan-tuan bolehlah explore cara lain. Mungkin ada cara yang lebih mudah lagi. Tadi nak tutup macam ni. Konsol tadi nak tutup kat mana? Tak bagi nampak. Kalau tak nak bagi nampak, komen dekat konsol kat sini. Line 33 ni, kalau kita tak nak bagi nampak dalam konsol, kita komenkan dia. Okey, jadi tak adalah dipaparkan dalam konsol. Kalau nak tengok, kita buka. Jadi untuk production kena tutup lah. Jadi supaya dia tak dipaparkan dalam konsol. Kat saya sama juga dekat kategori tu keluar undefined. Boleh tak ulang semula tu, tak sempat nak tengok. Undefined. Okey, cerita JSON ke PDF okey ya. Saya dah cerita tadi, boleh ikut numbering ni. You follow je numbering ni. Untuk dapat kepahaman tu. Okey. Dekat JSON dalam ada cost category. Jadi tak ada nama cost category. Okey. Kita tengok dekat 29. Okey. Mungkin yang ni lah saya tinggal. Okey. Sorry. Saya buat left join. Okey, pergi dekat sini saya save. Betul-betul you tak dapatlah kategori ID tu sebab you tak join dengan cost category. Sorry. Dekat channel saya paste juga. Okey, sorry. Dekat sini apa saya buat? Select star from courses, left join course categories on course ID on course category ID sama dengan course category ID. Jadi yang ini tuan-tuan kena faham untuk bermain dengan SQL command. Macam mana nak combine dua table ataupun 2-3 table lah.
mesti guna left join untuk keselamatan. Jangan guna sama dengan saja kena guna left join. Apa benda left join tu? Apa bendanya left join? Ada tak? SQL left join. Ada tak image? Ni benda ni. Kalau kita guna left join, dia konsep dia macam ni. Semua data dalam A ni, ini namanya left join. Kalau kita inner join, kita ambil yang tengah saja. Ni gambar rajah ni kena faham. Kena hadam dululah. Macam mana yang dimasukkan left join ni. Ini auto join, ini full auto join, dan sebagainya. Yang ni, yang kita buat sekarang ni left join. Itu buat benda ni. So boleh lihat dekat script dekat Google. Kita gabungkan multiple table. Satu nak gabungkan beberapa table lah. Okey. Itu adalah left join. So balik kat script tadi. Bila anda run sini, select star from courses, left join course categories, maknanya kita joinkan course categories kepada course, barulah kita akan dapat data course categories. Jadi apa lagi? Dekat sini sepatutnya anda dah dapat data JSON. Boleh boleh tambah ni. And then dekat data JSON kita dah ada. Dekat sini kita ada ni perundungan tanah ni dan kos kategori tanah. Okey, bila kita dah ada dalam bentuk JSON ini, barulah kita boleh lihat dalam kategori ni. Dalam senarai kursus installing kita barulah dapat maklumat kategori ni. Sebab apa ada kategori ni? Kita lihat skrip 30, dia ada kos kategori ni. Cost categories, barulah kita boleh print. Tadi memang betul lah. Tadi memang error lah sebab data JSON tak provide cost category. Okey, boleh tuan-tuan ya. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Pukul 3.30 dah. Boleh saya proceed. So untuk portion yang atas ni saya dah selesai ya. Portion ini dah selesai. Saya harap anda boleh study sendirilah ya. Skrip saya dah bagi. Boleh baca skrip tu line by line. Tak faham boleh WhatsApp kat saya. PDF pun saya kira selesai. Saya tak nak sentuh PDF ni, PC PDF ni. Ini saya nak cerita sikit je pasal framework. Okay, framework PHP dengan Laravel. Pastekan SQL tu boleh. Dah ada kan kat atas tu. Kat dalam chat tu ada, kat ruang atas tu ada. Allah, saya hantar kat seorang ni saja betul. Send to all lah. Sorry. Tak tengok. Send to all. Okay, send to all. So, send to everyone. Zoom ni dia bahayanya. Kalau tak tengok, dia hantar kat seorang tu je. Telegram pun ada kan? Telegram pun saya dah bagi dah. Channel. Okey. Dekat channel ada, dekat ruang chat Zoom pun dah ada. Alright. So dekat framework ni saya ada gunalah. Saya tak buat live production. Saya just buat main-main sajalah. Ya. Cikgu, sorry ya. Nak tanya sikit yang SQL tu letak kat mana? Okey. Terlepas sikit. Ya. Dekat dekat tutorial 29. Letak je dekat sini.
Oh, sebab tu connection. bila kita buka 30 tu tak ada data Ya, betul. Copy dekat tutorial 29. Letak kat sini. Sekejap. Yang SQL course tu ni gantikan dengan SQL from courses tu Copy sebiji. Ada kan dalam ganti, Telegram ada kan? Ganti. Cik, memang dah ada cik dalam coding ni. Dah ada. Komen Semalam ada yang dapat, ada yang tidak tu. Memang ada dah ada. Tak apa. Okay. Oh. sebab dalam 29 tu dah ada query course tu. Ganti Puan Sadia. Gantikan. Oh, gantikan. Okey, sekejap. Iya, gantikan. Gantikan dia. Macam pulangkan. Gitulah. Gantikan. So, SQL yang lama tu delete. Masukkan SQL yang baru. Barulah dapat course kategori. Save. Run. Jason, dapat tak? Sekejap komputer hang. Okay, tak apa. Buat dulu. Tak apa, Dapat kan? dulu. Saya proceed dulu. Nanti kalau apa boleh ni come back balik. Boleh. Okey, Kate PHP dengan Laravel. Yang ni kalau nak cerita apa nak cerita ya? Cerita PDF je lah kan. Macam mana nak buat PDF guna, tapi ceritanya panjang lah. Saya ingat saya skip dulu lah. Nanti kita buat kursus yang khas untuk Kate PHP dengan Laravel. Okey, yang ni saya skip dulu. Okey, kita nak cerita pasal security. Saya nak cerita pasal security. Tadi waktu rehat tadi, saya Google dalam apa namanya, dalam Google site.google.gov.my you boleh dapat semua laman web yang ada belakangnya gov.my. So saya go one by one. Okay, tujuan saya untuk tujuan belajar ya. Jadi saya harap tak ada yang sakit hati, tak ada yang marah ya. Boleh tak kita anggap sesi ini sesi kita nak belajar ya. Jadi kalau ada apa-apa teguran ya, saya nak buat teguran. Jangan marahlah, jangan sakit hati, jangan saman ke apa ke ya. Boleh? Boleh Alright. So saya tunjuk yang pertamanya bless.gov.my ni. Saya dapat error ni ya. Bukan error lah, maklumat macam ni lah. Jadi maklumat ni biasanya server JavaScript ni, server Java. Tomcat ke apa ke saya tak pastilah. Tapi makna kata maklumat-maklumat seperti ini tak sepatutnya dipaparkan lah ya. Jangan dipaparkan kepada publik lah. Kalau boleh, cuba cari cara untuk hiddenkan maklumat seperti inilah. Ini di contoh beginilah. Saya buat kat sini, blast action ni. Yang kedua, ini dekat edtech typing.go.my. Yang ni dia saya buat gini lah, V4 objek tak wujud. Jadi dia paparkan Apache version berapa dan Windows 64. Makna kata dia bagi tahu server ni server Windows. Server Microsoft Windows menggunakan PHP version 7. Jadi pertamanya macam mana nak hiddenkan maklumat ni? Maklumat ni cuba fikir macam mana nak bagi nice pada public. Object not found ni kena buat maklumat yang anda cari tidak ditemui, sila hantar balik dia ke front page. Jadi lebih cantik lah. Instead kita buat gini. Jangan paparkan maklumat server ni. Saya dah cerita tadi.
kena setting production ya. Apache set sebagai production dan hiddenkan maklumat PHP. Jadi repo balik nota yang saya tunjuk sebelum tadi. Okey, yang ini cerita JKN Perak, Ministry of Health, Kementerian Kesihatan ya. Ini dia guna PHP 5. Ini berat. Sebab PHP 5 ni dah tidak ada support ya. Jadi kalau boleh jangan pakailah. Dan tolong hiddenkan maklumat ni. Dipaparkan Apache version, dia pakai Unix. Oh, ini hebat juga. Unix ni saya tak tahu apa. Unix ni PHP 5. Okay, yang ini dbkk sabah.go.my. Dia bagi tahu dia pakai server Debian. Ini version dia. So maklumat server ni pun kalau boleh jangan dipaparkan, kena set sebagai prod production. Okey. Ini adalah ni server ni, hiddenkan maklumat server ni. Ini JBoss, ini dekat moh.spab.go.my. Ini dia JBoss ni. Ke apa benda ni? Saya tak kurang faham dia punya maklumat dia JBoss, ialah JBoss. JBoss Java server version 7 Red Hat. Dia pakai server Red Hat lah. So maklumat ni lah yang perlu server administrator kena betulkan ya. Server admin kena pastikan maklumat macam ni tidak dipaparkan. Ini juga di maik.go.my. Dia paparkan, dia guna Microsoft.NET Framework version 4, ASP.NET version 4.7. So maklumat macam ni macam mana nak hiddenkan? Ni saya tak erti ni. Ini server .NET sebagainya And then seterusnya adalah jabatan ni apa ni, Kementerian Pertanian portal rasmi Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Okey, dia letak PHP error. Ini yang saya cerita tadi. PHP error you kena disable. Kalau tak, orang boleh lihat benda-benda macam ni PHP error. Dia guna apa benda ni. Okay, tak apa. Ini mana tak sepatutnya error mesin ni dipaparkan. Ini server jopom.go.my, EBIS. Dekat sini juga dia guna Microsoft.NET. Ya, maklumat ni. Ini orang-orang public budak-budak EU ke hacker ni suka benda ni. Dia suka benda-benda gini. Dia cuba dia Google lah. Apa kita nak buat dengan ni Dia mencarilah benda-benda macam ni. Jadi tolong betulkan maklumat ni. Ini saya tak pasti kenapa dia buat gini. star.moh.go.my. Jadi administrator ni saya rasa dia pakai Joomla ni saya rasa. Ini okey. Saya rasa dia pakai Joomla. Agak saya lah. So kalau boleh jangan buat macam ni lah kan. Suruh masuk password pula. Jadi orang meneka-neka lah orang kan. Ini banyak saya jumpa. Ini JAIPP, Penang.go.my ni. Sama juga konsepnya. Ini kenapa dia buat style gini. Maknanya page ni tak sepatutnya dipaparkan. Page ini jangan paparkan pada public. Jadi macam mana nak kontrol? Kontrol by IP boleh, kontrol by URL boleh. Hanya orang dalaman saja dapat page ni. Orang public tak boleh langsung. Fikirlah macam mana nak buat. Ini haas.moh.go.my. Sama juga. Konsep yang sama. Yang ini dia terus bagi tahu. Saya guna Joomla. Sila masukkan ID dan password. Ini JKN Kedah. So sepatutnya fikir cara macam mana nak securekan page Joomla ni.
Saya pernah jumpa dekat JMG. JMG dia guna Joomla, tapi page ni dia ada security. Dia pandai macam mana dia nak secure page administrator ni. Cuba tanya dekat administrator JMG, dia tahu macam mana nak buat dia konsep security untuk Joomla ni. Jangan buat macam ni ya. Jangan bagi orang teka-teka ID password macam ni. Assalamualaikum, Cik nak tanya. Ya, salam. Kalau macam tadi ada satu website tu kan, yang ada detect info PHP 5 tu kan. Ya. So ni secara general lah, tak tentukan pada sesiapa lah. Ya. Macam mana agak-agaknya apa solution yang paling baik? PHP 5 to PHP 7 so develop baru ke ataupun kita tukar kod? Okay. Baik. PHP 5 cerita dia, orang-orang dululah yang buat PHP 5 ni, masalah mereka bila dia install PHP 7, skrip dia tak jalan. Jadi dia punya website dia jadi haywire lah. Huru-hara tu buatnya. Jadi mereka terpaksa pakai PHP 5 lagi. Kalau dia pindah ke PHP 7, page dia hancur. Data jadi tak betul lah. So mereka terpaksa guna. Itu satu cara lah. Satu sebab. Jadi nak tak nak kena pindah ke PHP 7. Solutionnya kena pindah ke PHP 7. Kena fikirlah apa solution yang patut dibuat. Nak kena coding balik ke sebagainya. Kalau tanya pengalaman Cik lah sendiri kan. Kalau kata kita reset untuk macam record balik kan. PHP 7 tu rasanya dari segi time frame lah. Ya. Faham. Lebih baik ke ataupun buat baru saya rasa lambat. Ya, kena tanya pengurusan di jabatan you nak buat macam mana. Nak outsource ke, nak buat sendiri ke, sebab, nak buat kalau baru kata, ke. Plannya buat sendiri. So plannya nak record tapi saya tak sure lah dia big changes ke tak. Tu yang nak tanya dari segi kalau ada pengalaman lah. Changes from 5 to 7 tu banyak tak? Dia bergantung banyak tak banyak tu, bergantung berapa banyak skrip yang ada dalam faham. web tu. Tapi maksudnya dia punya kod tu kan dia kita berubah kan, ubah satu sintek kan, satu statement. Dia punya percentage tu lah, so nak tengok time frame. Ya, ceritanya panjang. Tapi saya rasa bilangan kalau dapat ni pendapat saya lah, kalau bilangan dia kecil mungkin kita boleh start record lah. Bilangan file tu kan, script tu kan. Tapi kalau besar mungkin later buat baru, saya rasa. Ya. Itu kena ada perbincangan, tengok macam mana. Berbaloi tak buat sendiri ataupun buat baru ke, macam mana. Sebab PHP 5 pun banyak lah di PHP 5 kan. Dia ceritanya tidak mustahil. Nak buat tidak mustahil. Betul. Cuma sanggup tak sanggup je lah. Ya Cik. Okay. Ini satu lagi yang cerita PHP 5 ni, tolong hiddenkan lah dia punya paparan tu. Paparan PHP version dengan Apache version tu tolong hide kan, tolong sembunyikan. Jangan bagi orang nampak. Kena test guna Nikto Nikto. Kena make sure guna command Nikto dalam, saya pakai Linux lah. Dalam Linux. Nikto -h URL. Itu dia. Okey. Ini WordPress. Sama juga WordPress kimia.go.my ni, Jabatan Kimia. Dia masuk WordPress, dia sama juga, dia bagi ID dengan kata luar ni. Ni page ni kena hidden kan. Macam mana nak buat? Ini sama juga, ini Lembaga Kemajuan apa benda ni? Saya tak dapat baca. Kemajuan Ikan Malaysia. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Sama juga dia guna WordPress. Ini Jabatan Kimia guna WordPress. Okey. Yang ini npm.go.my. Yang ni bagusnya, bila kita type admin, dia kata akses dinafikan. Maknanya admin tu wujud, folder admin tu wujud, tapi
Dia bagi mesej macam ni. Macam Pak Gad lah kan. Anda tak boleh masuk. Sila belah. Lebih kurang gitulah dia punya mesej dia. Tapi wujud lah. Order admin tu wujud. Ini cara NPM. Dan yang ini Jabatan Perbanan Kemajuan Negeri 9 kita try /administrator. Tengok bila saya enter what happen? Apa tak? Apa dia buat? Dia ini kampung saya ni. Kampung yang berkenaan lah ya. Apa dia buat? Bila kita pergi kat administrator, dia refresh balik ke front page. Maknanya folder administrator tu wujud, tapi you tak boleh singgah. You masuk je, dia tendang balik. Masuk, dia tendang balik. Itu konsep dia lah. Macam tadi, dia tak tendang. Dia kata kau tak boleh masuk je. Tapi dia tak tendang. Orang ni, dia tendang terus. Kita type administrator tu, dia tendang balik ke front page. Ini masing-masing punya style lah. Jadi itulah beberapa yang sempat saya jumpa lah. Okey, kita ada masa lebih kurang 3:40. Kita take file kejap. Take file kejap.
Okey, kita ada lebih kurang dalam 40 minit lah lebih kurang kan. Okey, kita sambung balik. Sedikit nota saya berkaitan dengan development ni. Okey, kerja web developer ni kerja yang tak akan habis. Jadi selagi anda duduk kat pejabat tu, selagi itulah kerja tak habis-habis. Itu semua sedia maklum lah. Ya. Komplain sampai kiamat pun tak akan selesai. Orang akan komplain warna lah, kecil lah, besar lah, tak cantik lah, sengit lah. Itu sampai kiamat pun sama je komen ya. Okey. So okey, untuk kita ni, first thing kita kena ada asas untuk development lah ya. Asas kena ada HTML ya. HTML kena beres. So campur sikit dengan JavaScript ya dan juga Bootstrap. Ini asas ya, kena ada lah pengetahuan ini. And then berkaitan dengan development, kita ada konsep dia front end, back end dan juga full stack. Front end ni dia cerita untuk paparan lah ya, user side. Back end ni dia cerita pasal server. Ini pasal OS, pasal Apache, pasal PHP, ini back end server. Full stack ni dia cover semua. Daripada server development, server setting, sampai programming, sampai pada paparan. Ini dia cerita semualah. So untuk development, kena ada pengalaman yang banyak untuk buat programming ya. Contohnya PHP, Python, Rail, Kick PHP, framework. Untuk PHP, nak pakai framework yang mana satu, saya suggestkan Laravel, Codeigniter, Yi framework ataupun Kick PHP ya. Ini antara yang agak moden ataupun agak advance lah. So kalau kat Malaysia ni saya lihat ramai orang pakai Laravel dan ada juga beberapa agensi pakai Yi ya. Yang pakai Cake dengan Codeigniter saya tak jumpa lagi. Laravel ni yang bagusnya dia laju. Yi pun laju. Cake PHP ni dia agak slow sikit. Okay, Codeigniter laju. Maknanya kalau laju ni Laravel, Codeigniter Yi. Ni kira lajulah. Cake PHP ni saya perasan dia agak slow. Bila klik tu dia berdenyut sikit. Okey. Dan kenapa kita kena perlu PHP framework? Sebab rapid development, maknanya dia banyak buat automation. Kita type beberapa baris, kita dah hasil dengan cepat lah apa-apa yang kita nak coding. Jadi atas sebab-sebab ini, kenapa kita kena guna PHP framework ni, kita kena guna. Jangan lagi guna PHP cara biasa. Mesti belajar guna framework mulai sekarang. Orang tak buat lagi PHP cara lama. Meletihkan. Okay. And then ini dari segi konsep MVC MVC ni dia just konsep saja daripada request, nombor satu request, dia pergi ke routing. Routing pergi ke controller. Controller decide nak buat apa. Routing decide buat apa, dia hantar ke controller. Controller terima arahan. In case kalau dia perlu ambil data daripada database, dia pergi ke model, cakap dengan database, pass balik ke controller. Controller akan pass balik ke view. View ni yang kita nak dalam bentuk PDF ke, JSON ke, XML ke, text ke, view yang decide. And then dia hantar balik ke paparan ataupun kepada user. Ini konsep MVC. Ini senarai ekosistem dalam Laravel. Saya pun tak pernah guna satu-satu ni. Apa bendanya? Dia kita macam membantulah development dalam Laravel. Okay. Dan Cake PHP, saya suka guna Cake PHP sebab saya boleh hadam. Macam Laravel ni saya rasa pening sikit. Pada saya Laravel tu terlalu advance lah. Cake PHP ni boleh makan dah. So rapid development. Rapid development ni dia dengan ada bantuan macam Laravel, dia ada PHP Artisan. PHP Artisan dalam Laravel. Dalam Cake dipanggil Cake Bake.
Kit ni dia bantulah macam mana nak buat controller, macam mana nak buat model, view. Maknanya kalau saya nak buat prototype, katalah ada 10 table, nak buat insert, update, delete, saya boleh buat dalam masa separuh hari saya boleh siap. Dalam 2-3 jam saya boleh siap prototype menggunakan Kit PHP. Maknanya bagi saya table, daripada table ni saya run command gini ni, saya boleh tunjuk dia balik. Okey, tuan dah boleh insert, dah boleh update, delete data menggunakan Kit PHP. Itu sebab saya sukalah. Okey, untuk projek untuk buat programming ni, kita kena ada benda yang berterusan lah. Dia kena ada benda yang kita buat. Walaupun tak ada kerja, kita create kerja. Kita create something yang untuk kita bermain dengan programming. Sebab programming ni, kalau anda tinggal, anda akan lupa. Dan anda pening balik. Dia kena berterusan untuk bermain dengan programming. So, kita ada HTML, CSS, JavaScript, Ajax ni saya tak boleh lagi. Ajax ni dalam JavaScript. Kalau anda boleh main dengan Ajax, anda terror. Dalam JavaScript, ini SQL, API mesti main dengan JSON. And then kita ada GitHub. GitHub pun saya tak faham lagi macam mana nak simpan data. Maknanya kita ada beberapa programmer, kita nak update data, nak ambil version yang terdahulu, update version yang terkini. So kita main dengan Git ataupun GitHub. Yang ni perlu supaya boleh buat kerja ramai-ramai. And then perlu faham macam mana nak buat authentication. Apa maksud authentication? Macam mana buat authentication untuk web? Macam mana nak buat authentication untuk API JSON? Kena belajarlah ni. Authorization. Responsive design. Kita ada laptop, kita ada mobile. Mobile ada macam-macam size kan? Dan kita ada monitor sebagainya. So kena faham macam mana nak buat responsive design. Maknanya kita lihat dalam mana-mana gadget pun kita still dapat paparan yang samalah. Front end developer kena belajar macam mana nak buat user interface yang menarik. Kena belajar JavaScript lah banyak. JavaScript dia punya user interface cantik. Dan di segi back end server, database configuration, web server, macam mana nak setting case tadi, macam mana nak secure Apache, PHP, kena belajar macam mana nak secure. Dan dari segi security, security web security ni sangat-sangat bahaya. User boleh masuk macam-macam melalui URL tu, dia boleh masuk macam-macam input dalam tu. Programming pun dia boleh input, SQL injection pun dia boleh input. So kena faham business requirement, user requirement, system requirement. Ini untuk kita buat sistem. Apa requirement yang diperlukan? Apa sistem yang perlu? Contohnya Apache, PHP, setting, config, RAM, semua sebagainya lah. Project management, problem solving. Okay, saya skip. Ini cerita pasal responsive development. Mana kata you lihat dalam PC, dalam laptop, dalam tablet, dalam phone, kita dapat data yang sama. Ada setengah tu bila kita tak boleh lihat dalam handphone, tak boleh lihat dalam tablet, dia jadi hau biru paparan. So kena belajar macam mana nak buat responsive web design. Mesti guna Bootstrap ataupun Foundation lah, menggunakan alat-alat macam itulah. Ni Bootstrap ni. Dia boleh bantu anda untuk buat responsive design. Okey, ini untuk kursus install, kursus Bank Nyamat. Kursus apa ni? Oh, senarai kursus. Okey. Hebahan. Okey, Bootstrap kena belajarlah macam mana nak menggunakan CSS dalam Bootstrap. Ini REST API, kena belajar macam mana nak create server API menggunakan ni server kita ataupun database kita. Kita gunakan contohnya PHP boleh, Node.js pun boleh. Kita create JSON server di sini, REST API server sini, dan kita boleh bercakap dengan apa-apa gadget di hadapan.
apa-apa PC, laptop, server sebagainya lah. Ini untuk sedikit maklumat berkaitan dengan REST API, create sama dengan post, read sama dengan get. Ini tema-tema dalam web. Yang ini web developer kena faham apa yang dimasukkan post, get, put, delete ni. Dia kena tahulah. Ini data JSON kita dah bincang tadi. Ini format data JSON, first name, last name, dia ada pair dia. Ini dia punya apa key dia dan apa data dia. So ini konsep JSON. Konsep JSON ni keli tutup ni dia kena follow. Kalau dia tak follow, data JSON tadi hancur. Jadi format JSON ni tak boleh diubah-ubah. Kita kena follow konsep dia ni. Buka tutup ni. Dan kita ada mobile app. Jadi sekarang ni ada yang guna native, Flutter, Ionic. Saya ada belajar sikitlah pasal Ionic, tak mahir. Hanya sikit-sikit saja. Dan mobile app ini Ionic kalau tuan-tuan nak explore macam mana nak guna Ionic, kena main dengan Node.js dan ikut je command-command ni, anda boleh install Ionic. Ionic ni jadi mobile app. And then ini paparan ya. Ini dalam bentuk paparan di PC lah. Jadi daripada sini ada tool yang boleh kita pindah ke masuk dalam handphone. Jadi apa yang kita develop di PC atau laptop ni, kita boleh pindahkan dia ke dalam paparan handphone. Untuk jadi good web developer ni, kita kena tulis kod yang working dan work correctly. Selalunya itulah dari segi timeline ni. Biasanya kita orang buat programming ni masa melerit-lerit sampai ke malam tak sudah-sudah. Jadi itu kena mahir dalam buat programming dan juga follow best practice. Kalau best practice ni maksud saya setiap jabatan tu kalau ada 10 programmer ada 10 cara programming. Jadi dia ikut suka dia lah 10-10 ni. Jadi orang lain tak boleh nak follow. Bila dia tukar jabatan, orang lain pun buat barulah jawabnya. Buat laman web baru ke sebagainya. Dia tak boleh nak follow. Sebab tak faham. Kena type kod dalam bentuk yang easily to maintain. Yang ni kena ada perbincangan lah antara programmer. Collaborate dengan team. Mana ada kerja berpasukan. Dekat Jabatan Kerajaan ni, kita ada SA, grade 41, 44, 48 dan juga kita ada programmer, grade 29, 32, 36. Masalahnya saya dapatilah pengalaman saya kan. Ramai programmer yang tak berapa mahir buat programming. Itu satu. Yang sudahnya banyak pegawai yang buat programming terus. Yang saya jumpa lah Grade 41, 44 buat programming. Jadi masa dia banyak habis buat programming lah. Dia dia jadi one man show. Dia lah buat database, dia lah buat server, dia lah buat programming. Jadi sudahnya kalau dia pindah, jawabnya buat barulah. Sebab orang lain tak tahu nak buat macam dia buat. Sebab dia kerja one man show. Itu yang berlaku lah. Dia mungkin tak sama dengan tempat-tempat tuan kan. Okey, so seterusnya kita ada web designer dan juga web developer. Web developer ni lebih pada programming. Web designer ni lebih pada look and feel. Ini untuk makluman. Okey. Yang kata pasukan tadi, kita sepatutnya dalam apa-apalah kita buat laman web ke, kita buat aplikasi sebagainya, perlu ada kita kata kerja berpasukan lah. Kalau one man show ni letih dan orang kata bos akan panggil orang yang sama lah setiap kali. Orang lain tak boleh nak bantu. Jadi kena ada kerja berpasukan, maknanya ada orang yang jaga database, ada orang kata kau kena ikut programming macam ni, jangan ikut suka hati je. Ada orang yang buat dia punya design untuk paparan.
Ada orang yang buat audit, dia bagi tahu ni salah ni coding ni you kena betulkan ini. Ada orang yang advice ya. Jadi kerja tu kena dibuat secara berpasukan lah. Ini kalau kita cerita pasal full stack developer So kalau kita lihat ke sini bawah ni level OS, Linux OS, Windows. So atas OS kita ada PHP, ada Python, ada Node.js ini, dan kita ada database. Biasanya orang guna MySQL, MariaDB, MongoDB dan juga PostgreSQL. So atas tu kita kena design nak buat web service ke, nak buat API ke, nak pakai REST ke, dan atas sekali ini lebih kepada paparan, nak pakai Ajax ke, nak pakai Bootstrap ke, nak pakai JSON ke, nak pakai apa nama ni, jQuery. Ini cerita full stack untuk buat apa-apa perkhidmatan services. Ini cerita yang sama tadi, full stack web developer. So dia ada maklumat benda ni lah. Dia tahu macam mana nak design, macam mana nak buat front end, macam mana nak buat search engine, SEO, macam mana nak buat back end, dan macam mana nak buat database. Dia ada pengalaman lah. Jadi patutnya yang otai-otai ni, otai-otai 48 ni, 44, kena mahir lah benda ni, full stack. Orang-orang yang lama dalam bidang ICT ni, 48 lah terutamanya kan, dia kena nampak benda-benda ni. Apa yang patut dibuat, apa patutnya yang digunakan, nak pakai sebuah apa, OS apa, macam mana nak setting, dia nampak, dia tahu. Dia macam engineer lah. Nak buat bangunan tu dia nampak macam mana dia nak buat. Yang nak buat programming tu programmer. So dia arahkan macam mana. Ini saya nak ni, nak sini. Adakah full stack developer ni one man show? Ni full stack developer ni maksud dia bukan kerja seorang-seorang. Yang saya maksudkan full stack developer ni dia ada knowledge. Dia ada knowledge semua bidang tersebut. Contohnya dia tahu macam mana nak setting server, dia tahu macam mana nak install Apache, PHP, macam mana nak buat API, dia tahu. Dan dia boleh advise orang bawah dia, buat gini, step 1, step 2, step 3. Dia yang instruct, dia yang bagi tahu. Tapi biasanya saya faham, mana-mana agensi pun biasanya one man show. Kalau dia tak ada jawabnya, mesyuarat besok lah, kita tunda mesyuarat. Tak boleh, mesyuarat tak boleh nak buat. Sebab dia saja yang tahu. Ini pengalaman saya sendirilah. Di mana-mana agensi. One man show ni perkara biasa. Okey, jangan berasa hatilah. Ini benda biasa. Okey, full stack dalam web development kalau kita lihat kat sini, JavaScript ada di mana-mana Jadi makna kata kalau JavaScript ni mandatory, kena mahir dan kita lihat sini database, banyak guna MySQL, JavaScript, Linux OS Ini menggunakan Linux dan sebagainya. Ini contoh-contoh contoh-contoh setting. Dia ceritanya kena share. Maknanya yang tahu dia segan nak bagi tahu, seolah-olah dia nak tunjuk pandai. Yang tak tahu segan nak tanya. Kan orang kata aku ni menyibuk je. Jadi ketua tu kena pandai agih dan kena share. Okey, hari ni kita buat TOT, cerita pasal database ini. Ini setting dia gini-gini. Maknanya kerja program. Aku buat programming gini-gini. Ini function, ini kelas, ini. Ini dia punya return outputnya, ini input dia. Dia kena share among programmer tadi. Supaya jika si A ni pindah ke, naik pangkat ke sebagainya, si B ni boleh take over. Itu maksud saya tadi. Maknanya ketua kena environment ni. Ketua ni kena wujudkan persekitaran ini. Fikirlah macam mana nak buat. Kena buat TOT mingguan ke ataupun jumpa setengah jam setiap hari ke. Kena ada sharing lah. Kena ada sharing antara satu sama lain lah. Benda ni kena buat. Saya tengok banyak agensi tak jalan, tak buat. Masing-masing kau jaga web, kau buatlah A to Z. Kau jaga database app 1,
FA ni kau buat lah. Jadi orang lain semua tak tahu. Yang harunya dokumentasi pun tak ada. Bila dokumentasi tak ada, faham je lah. Semuanya dalam kepala dia kan. Aku main ingat-ingat saja dah. Okey, ini dari segi perkekasan ya. Untuk buat programming ni, monitor kena besar. Monitor kena besar ya. Bila monitor besar, sebab apa macam saya kan, saya dah tak nampak dah kalau buat coding atas laptop, dah lama laptop jadi putih je. Saya dah tak nampak dah. Jadi apa-apa pun sebelum mata anda blur-blur semua, minta dengan unit operasi, saya nak monitor besar. Ada laptop satu, monitor nak dua, kiri dan kanan. Sebab apa? Satu nak buat coding, satu nak tengok database, satu nak tengok paparan, ataupun satu lagi saya nak buat Google carian nota sebagainya. Jadi kena ada 3 monitor. Barulah anda jadi programmer yang sihat. Ya, ini nasihat jelah ya. Minta dengan unit operasi itu. Okey, ini dari segi server ya. Jadi paling tidak anda perlu belajarlah macam mana nak buat Linux server. Boleh buat sekarang ni pakai VirtualBox, pakai VMware dan sebagainya. Yang ni kena full stack. Developer kena tahu benda ni ya. Operating system paling tidak kena tahu install Linux OS ni. CentOS sekarang ni dah tamat. So yang pengguna CentOS sekarang guna apa? Boleh bagi ni tak? Boleh bagi nasihat untuk ganti CentOS ni nak guna apa sekarang? Tak ada orang guna CentOS sekarang. Guna CentOS ada dalam ni, Red Hat, Ubuntu. Okey. Kami guna Ubuntu. Red Hat ni tak guna sinilah. Saya suka ni keluarga Debian ni. DEB. Jadi pada saya lah personally saya suka yang keluarga Debian ni dia agak mudah. Kalau keluarga RPM ni saya tak berapa familiar. Dia command dia beza sikit. Itu je lah bezanya. Okey, database server. Kita ada Oracle, MySQL Postgres dekat Instone ada guna PostgreSQL. Okey. Yang ramai yang guna Oracle dengan MySQL lah. Boleh guna untuk enterprise pun boleh dah sekarang dia ada lesson dan sebagainya. Dia ada support lah. Ni cerita pasal query ni. SQL. Susah tak nak connect MySQL dengan Oracle? Ini Oracle saya tak pernah guna. Saya tidak pernah setting server guna Oracle, jadi saya tak komen pun tak erti. Kalau ada kawan-kawan yang guna Oracle boleh komen. SQL ini wajib kena tahu ya. Yang mana buat programming SQL wajib kena pandai. Kawan saya dulu dia buat database SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Saya tengok asyik demam aja. Sebab silap coding kena haruk lah. Data pemilih jangan main-main. Yang kerja dengan immigration, custom, Jabatan Pendaftaran Negara mesti power lah SQL lah. Database design kena mahir ya. Macam mana nak design database. Kalau database anda huru-hara, maknanya aplikasi anda pun huru-hara lah. Itu je dia punya kesimpulannya. Jadi database kena betul. Anda betulkan database, barulah programming anda jadi betul. So biasakan guna bahasa Inggeris. Untuk buat database table ni, gunakan bahasa Inggeris. Jangan guna bahasa Melayu. Dia jadi pening. Orang nak baca pun pening. Okey, ini cerita pasal CRUD. CRUD stand for create, read, update, delete. So sekarang ni, ini saja yang anda perlukan untuk tiap-tiap table ya. Macam mana nak create data, macam mana nak select data, macam mana nak update dan macam mana nak delete. So, nota hari ini jangan delete data.
Hari ini kita jangan delete data, kita hanya update data sahaja. Apa maksudnya? Di sini. Kita create field deleted. Kita create field deleted, date time. Jadi kita buat konsep soft delete, iaitu update table profile, update profile, set deleted sama dengan now, where ID sama dengan 1. Jadi jika field deleted sama dengan null, maksudnya tak ada isi apa-apa, dia adalah data valid, data live, data on. Jika ada isi apa? Isi dengan tarikh, dia adalah data yang soft delete, dia telah di-delete. Jadi guna konsep update. Jadi dengan cara ini, anda tidak perlu delete data dari table. Hanya update saja field deleted. Itu cara yang patut dibuatlah. Okay, and then jika ada connection ke table lain, gunakan division ID. Contohnya underscore ID. So dia buat connection ke table yang seterusnya. So dalam case ini division ID dia relation kepada ID di table division. Jadi siapa-siapa baca pun dia tahu. Oh, ada dua table, satu table profil, satu table division. Table profil ada division ID, bermaksud dia belong kepada table division. Jadi dekat sini dengan tengok table saja anda dah faham. Profil belong to division. Division has many profile. Gunakan left join untuk konsep relationship ni. And then ini untuk database privilege. Ini saya dah cerita ya, create user, grant, private privilege. Jadi dekat sini delete tak perlu. Hanya select insert update sahaja. Portion delete tidak perlu dimasukkan. Okey, ini cara untuk create user. Ini senarai web server. Kalau lihat kat sini, Nginx dengan Apache yang agak popular lah. Nginx ni sebab dia laju. Apache ni sebab dia lama. Antara otai-otai lah, Apache ni lama. Nginx ni baru. Cuma dia laju lah. Ini boleh lihat dia punya comparison, head to head comparison. Ini saya cerita tadi, bila buat Apache web server, kena tahu benda-benda ni. Signature, token, and directory listing. Ini kena baca lah. Saya tak sempat nak ajar hari ni. Anda kena baca sendirilah. Ini dalam kes ni saya buat contoh ya. Kes dia tunjuk Apache version berapa, dia guna PHP version berapa. Jadi tak sepatutnya berlaku beginilah. Sepatutnya version Apache, version PHP ni kena hidden, dan ini sepatutnya version 7 ke atas lah. Sekarang dah ada version 8 untuk PHP. Ini untuk programming PHP, boleh lihat, saya ada bagi nota kat sini. Boleh lihat contoh nota di public internet. Ini untuk nota, saya selalu refer dekat Bootstrap ni, dekat Tutorial Republic. Tutorial Republic ni dia ada nota PHP, HTML, Bootstrap, SQL, JavaScript. Dia complete. Jadi saya refer kat sini saja kalau saya buat apa-apa programming. Ini coding style, boleh rujuk dekat laman web ni macam mana nak buat coding style. So PHP 5 no longer support ya. Jadi dia dah tamat pada 2018. Jadi hari ini jangan guna lagi PHP version 5. Okay, ini saya just inilah kalau untuk buat main-main kan, buatlah apa-apa coding ya, menggunakan PHP contohnya. Buatlah apa-apa sistem, contohnya foto album ke, online exam ke apa ke, boleh train kita punya ilmu tu supaya jangan lupa. And then PHP INI kena belajar apa ada dalam PHP INI, apa benda setting dia buat, boleh lihat kat nota ini. Konsep dia trust no one. PHP ni ataupun security ni dalam apa-apa programming sekalipun, Java ke, Python ke, jangan percaya kepada sesiapa. Trust no one. Jadi dia bagi konsep dia sanitize, validate and escape.
Jadi boleh baca dekat nota sini. So dekat sini dia tulis PDO, prepared statement, ataupun senang cerita guna PHP framework. Bila anda guna PHP framework, semua ni telah di-include. So tak payah nak fikir lagi. Kena hari ni tuan-tuan dan puan-puan kena belajar PHP framework. Okey, ini PDO statement, tak apa saya skip. Ini PDO statement juga. Okey, ini kalau cerita pasal kelas dengan function, kena faham dalam PHP framework dia menggunakan betul-betul ada segi kelas dan juga function Apa beza kelas function, apa function buat, apa dia punya input, apa dia punya output dia, return dia. So yang ni kena hadam lah pelan-pelan And then GitHub, macam mana nak guna GitHub? Yang ni saya pun angkat tangan, saya tak pandai GitHub ni. Macam mana ada command line, ada guna website untuk buat Git. Ini cerita tadi, ada cross origin resource sharing, ada cross site request forgery. Ini semua cerita security lah. Yang ini kena baca, kena maklum. Ini contoh-contoh kes-kes berkaitan dengan security. Ini saya lihat daripada laman web OSWAP Ini kes-kes pada 2017, ini kes 2021. Masih lagi terus berlaku injection SQL injection dan sebagainya. Insecure design, security misconfiguration. Ini kes tadilah. Kes laman web yang tidak disetting dengan betul. Okay, programmer. Okay, debugging. Okay, dekat sini antara sakit jiwa programmer ni bila baca coding orang. Bila kita baca coding orang, kita sakit jiwa. Sebab apa? Kita tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab dia buat berbeza dengan apa yang kita buat. Jadi ini peranan ni, ketua projek 48 ni kena bantu kena bantu supaya tidak ada orang kata antara programmer ni tak pening kepala. Kena terima satu kitab lah orang kata. Kena buat cara coding macam ni. Yang cantiknya programmer follow apa yang SA buat. Contohnya, saya nak kelas ini, saya nak function ini inputnya, ini outputnya. Programmer follow je. Jadi dalam cara tu, programmer tahu apa nak buat, SA tahu apa programmer buat. Jadi masing-masing ada pergantungan lah. Okey. Kalau tak buat gitu, apa sudahnya? Programmer buat sendiri. Lepas tu SA menong. Apa dia buat ni tak tahu. Nak komen pun tak kerti. Itu yang jadi silo tu. Okay. And then itu saja. Pukul 4.20 saya ingat saya dah habis dah untuk sampaikan sedikit kita kata ilmu lah. Berkaitan dengan PHP programming, PDF kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap dalam sesi hari ini dapatlah orang kata orang kata buka sikit minda ke ataupun dapat sikit pengalaman lah yang dapat saya share hari ini. Harap-harapnya dapat membantu tuan-tuan lah, dapat jadi faedah lah pada semua So saya itu saja. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sekarang ataupun boleh tanya PM terus kepada saya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Telefon saya tak angkat Ambil. Security dan maintenance database. PHP good using Bootstrap data JSON mobile app framework. Ini Puan Norizan dia pandai ni 1 hingga 5 ni. Dia pandai semua ni. Nanti saya minta Puan Norizan buat kelas Saya anjurkan Okey, saya ingat boleh, itu saja. Saya anjurkan boleh. Saya pandai anjurkan. Okey, saya stop sharing. So saya tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nak highlight sekarang, silakan.
Kalau tak ada, saya serah pada urus dia. Ada apa-apa? Terima banyak Tuan. Miss Tuan banyak belajar hari ni. Ya. Saya harap ada continuity lah sebab ada staff yang tak boleh join hari ni. Kalau ada continuity course ke sebab memang nak exposekan dia kan. Boleh. Masih Dia sama ada kami akan buat kelas ataupun jika ada permintaan daripada tuan-tuan puan-puan, katakanlah contohnya kumpul 10 orang, kami nak belajar benda ni. Jadi kami bila ada permintaan tu kami mesti buatlah. Kalau kami nak buat ni kadang-kadang kami tunggulah sudah ni tak buat kan. Jadi senang cerita, minta khusus bagi nama 10 orang pun kita layan. Setuju Tuan. Okey. InsyaAllah. 10 orang Itu saja. Okey. InsyaAllah rasa boleh dapat Tuan. Okey. Assalamualaikum. Okey, wassalam. Okay, ada lagi ke daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak ada, saya tutup kursus kita pada petang ini. Ada lagi ke? Tak ada. Okey, terima kasih kepada tuan penceramah kita di atas ilmu yang dikongsikan. Alhamdulillah tamat sudah kursus kita pada petang ini. Sijil kepada tuan-tuan akan pihak kami emailkan nanti. Cuma sedikit info kepada tuan-tuan dan puan-puan seperti yang saya telah war-warkan di dalam grup Telegram untuk kursus bahagian teknologi maklumat di Instone bagi tahun 2022. Kita telah mula buka permohonan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat, boleh buat permohonan lah. Saya ada sertakan pautan bersekali dengan info yang diberikan lah. Okey. Jadi untuk makluman kita ada kursus secara bersemuka dan kita ada juga kursus online. Jadi tuan-tuan boleh lihatlah untuk kod TME itu adalah kursus online di mana kod TM adalah kursus bersemuka. Okey. So saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas komitmen yang telah diberikan. Kiranya satu hari kan tuan-tuan berada di depan PC belajar agak berat lah bagi saya, tapi komitmen yang ditunjukkan sangat-sangat tinggi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga tuan-tuan dan puan-puan beroleh manfaat daripada kursus yang kita anjurkan pada hari ini. Sekiranya ada kata sebarang perkara lah berkaitan dengan kursus untuk bahagian teknologi maklumat, boleh hubungi saya. So itu sajalah daripada kami urus dia bahagian teknologi maklumat. Sekiranya ada apa-apa, tuan-tuan boleh maklumkan kepada kami. So terima kasih semua, semoga kita berjumpa lagi di kursus yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.